Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tuassir, Rabbi tamimu bi khair ya karim. Okey, kita jumpa lagi pada hari ini. Bagi yang first time ikut Uncle punya live pada hari ini, Uncle ucapkan selamat join. Okey, Uncle perkenalkan dulu diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, hari ini seperti biasa, setiap hari Uncle akan share beberapa video atau live untuk kita kongsikan bersama mengenai isu perundangan syariah. Okey, setiap hari Uncle akan bagi tips. Jadi hari ini kita akan share beberapa tips mengenai isu yang lain lagi, iaitu di dalam kes perceraian di bawah cerai fasah. So, Uncle pasti banyak persoalan-persoalan orang di luar sana yang masih agak kurang faham atau tahu apakah dia cerai fasah, apakah cara-cara untuk memohon cerai fasah, apa semua tu. So, hari ini Uncle akan kupas satu persatu supaya semua follower Uncle boleh faham apakah dia cerai fasah, apa kategori cerai fasah, apakah alasan-alasan cerai fasah ni kan yang membolehkan satu perceraian fasah ni boleh dituntut. Kenapa? Okey. So, Uncle bagi kepada moderator kita untuk dia tanya soalan. Apakah persepsi soalan yang selalu diutarakan oleh klien-klien selalu? Macam cepat kau. Kita je, santai-santai je. Okey, fasah tu ialah pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh hukum syarak, betul? Betul. So, ada banyak perkara, ada antara perkara-perkara yang mengharuskan fasah. Ya. Tapi sebelum kita start dulu dengan apa alasan-alasan fasah ni, mungkin kita mau tahu kenapa dalam 7 jenis cerai, ada banyak 7 jenis cerai kan? Betul. Kenapa fasah ni yang Okey. untuk kali ni? Uncle mau explain dulu apa arti cerai fasah lah. Cerai fasah ni selalunya orang tahu bercerai, talak ni di tangan si suami. Tapi suami harus ingat, isteri masih boleh memohon fasah, iaitu memohon perceraian melalui kebenaran mahkamah. Apakah melalui kebenaran mahkamah yang dibenarkan? Iaitu salah satu perceraian yang dibenarkan oleh mahkamah adalah cerai fasah. Tapi ada. Sebenarnya dia ada, mungkin hari-hari update tapi tidak menjawab. Mungkin dia tidak menjawab. So kita pun confused sama ada betulkah dia atau orang lain yang buat Facebook. Buat alasan gitulah. So maksudnya apabila tidak dipeduli selama setahun, tidak dihubungi, tidak dikontak, so bolehlah memohon cerai fasah di mahkamah. So kita masuk alasan yang kedua. Okey, tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan. Okey. Alasan yang kedua ni adalah mengenai isu nafkah. Selalu suami ni confused. Dia cakap dia ada bagi nafkah, tapi isteri cakap tidak kena bagi. Maksudnya di sini berlaku dua pertembungan fakta. Fakta yang pertama, si suami cakap dia ada bagi duit. Itu kita tidak nafikan. Tapi masih suami tinggal sama-sama tu? Yes, walaupun masih tinggal sama-sama. Sebab alasan yang kedua ni adalah mengenai isu nafkah. 3 bulan tidak diberi nafkah zahir. Nafkah zahir ni maksudnya berbentuk kewangan lah, material kepada si isteri. Februari, Mac tidak, lepas tu April pula bagi. Lepas tu Mei, Jun, Julai tiada. Maksudnya sudah limpas 3 kali tu. Seorang isteri tu boleh memohon cerai melalui cerai fasah disebabkan alasan
3 bulan tidak memberi nafkah. Ini kalau membuat report. Yes, kalau istri itu membuat tuntut pun tidak cukup. Terpaksa lagi bini ini kamu bagi nafkah keluarga untuk beli barang dapur kepada si istri dan belanja anak-anak. Hari berikutnya atau besoknya itu baru kamu bagilah nafkah istri. Nafkah istri ini banyak lagi orang tanya, Uncle berapa mau bagi nafkah istri? Mana lah Uncle tahu kamu punya belanja bini itu macam mana? Nafkah istri ini kamu kena melihat macam mana istri kamu berbelanja dalam sebulan. Apa dia punya perbelanjaan pribadi, itulah nilai nafkah istri. Lepas tu yang bagusnya, selagi mana istri kamu ini tidak buat tuntutan di mahkamah mengenai nafkah istri, tidak ada satu kadar pun yang diwajibkan terhadap si suami. Maksudnya, kadar nafkah istri ini subjektif. Kamu boleh memberi selagi mana dia tidak buat tuntutan di mahkamah. Kamu boleh berbincang sama istri mengenai kadar nafkah, mengikut kemampuan kamu sebagai seorang suami. Oke? Selagi dia tidak tuntut di mahkamah. Tapi ingat, bila sudah si istri itu buat tuntutan di mahkamah dan hakim bicara telah memutuskan satu amount, kamu kena bayar. Kalau tidak, kamu akan dikomit. Maksud dikomit ni akan disumbat ke penjara seandainya kamu gagal atau ingkar terhadap perintah mahkamah. Jadi adalah lebih baik sebelum istri kamu membuat tuntutan nafkah istri semasa di mahkamah, kamu berbincang untuk memberikan kadar nafkah istri semasa itu mengikut perbincangan pihak-pihak. Boleh buat tuntutan walaupun tidak bercerai kan? Yes, untuk tuntutan nafkah istri dan nafkah anak, boleh si istri itu membuat tuntutan biarpun belum bercerai, masih dalam perkahwinan, boleh tuntut. Maksudnya, nafkah istri ini boleh dituntut sama ada dalam perkahwinan maupun selepas perceraian. Cuma selepas perceraian dia bukan sudah dipanggil nafkah istri semasa, dia sudah dipanggil nafkah edah. Jadi macam mana tu kalau dia cakapkan dia pergi jumpa peguam, terus peguam tu cakap gini dah. Tak payahlah kau menuntut. Tak payahlah kau menuntut dengan lakimu. Kau tengok lakimu tu kerja pun tak tentu, kadang kerja kadang tidak. Itu macam mana tu? Bayangkan sebenarnya alasan begitu bukanlah satu alasan di mana si istri itu tidak boleh menuntut nafkah. Macam kau kerja kah, kau kerja kah, orang semua kena makan juga. Yes. Sebab apa? Itu orang suami yang kerja tidak kerja. Sedangkan suami yang bankruptcy pun di dalam mahkamah syariah si istri masih boleh menuntut nafkah. Ingat mahkamah syariah tidak tertakluk kepada akta kebankrapan pihak-pihak. Berjalan dengan tulang 4 karat kan? Yes, maksudnya kamu kena penuhi nafkah yang telah dituntut di mahkamah syariah. Kalaulah kamu cakap kamu tidak mampu, kamu lawanlah di mahkamah nanti. Buatlah pembelaan terhadap tuntutan istri kamu tuh bila dia tuntut kadar nafkah yang kamu rasa tidak munasabah. Pasal tu kita ada mahkamah syariah. Kalaulah si istri itu menuntut contoh satu kadar yang kamu rasa tidak sesuai kepada orang yang tiada kerja nih. Sebenarnya nafkah ni bukan sahaja boleh dituntut kepada si suami ya. Sebenarnya dia boleh dituntut seandainya suaminya tidak mampu, dia boleh dituntut kepada waris si suami. Cuba kasih simple dulu. Okey, contoh suami tiada kerja. So, si istri ni mau tuntut nafkah anak dan tuntut nafkah istri. Kamu boleh menuntut, kalau si suami tidak kerja, di dalam mahkamah kamu boleh tuntut keluarga dia. Sama ada bapa dia atau adik-beradik si suami. Seperti mana si suami ini akan menyerahkan harta pusakanya kemudian hari apabila sudah berlaku kematian. Sama saja. Maksudnya di sini, bukan alasan si suami tidak bekerja kita tidak boleh tuntut. Kita masih boleh tuntut keluarga dia yang mampu untuk memberikan nafkah. So, itu bukan alasan lah. Maksud dia kalau lelaki itu dicakap tidak mampu, adik-beradik lelaki itu dengan ibu bapa lelaki itu masih ada. Masih ada, kamu boleh tuntut di sana. Itulah mahkamah yang akan suruh dorang. Yes, betul. So, janganlah kamu terpedaya dengan alasan
Kenapa lah kamu tuntut ini nafkah? Laki kau bukan ada kerja. Wah, kalau begitu, dia ada keluarga, kan? Yes, dia ada keluarga. Itulah So nama tuntut. lelaki. Ya. Ada So tanggung kamu jawab. boleh buat tuntutan tersebut terhadap suami kamu dan boleh minta pihak mahkamah agar tuntutan itu disandarkan lagi kepada keluarga si suami. Disuruh lagi. Yes, yang sebab apa? sambung Itulah bayar. bidang kuasa hakim. Dia berhak, oke? Tidak bolehlah cakap suami anda kerja, wah, dia take for granted, tidak bayar nafkah. Sedangkan ambil peluang. anak tuh dia manalah boleh tahu bapak kerja atau tidak kerja. Yang dia tahu dia membesar. Apabila dia membesar, dia perlukan duit untuk berbelanja. Sama juga macam kalau meninggal, harta tu kan, laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Itulah di sana dia punya tanggung jawab tuh. Yes, itulah dia punya tanggung jawab. Jangan pula harta sejak mau siap-siap tapi tanggung jawab tidak mau. Betul. So kita masuk alasan yang ketiga boleh fasa. Apa alasan ketiga? Telah dihukum penjara selama 3 tahun atau lebih. Oke. Maksudnya di sini, di mana suami ataupun istri yang telah didakwa oleh mahkamah akan menjalankan hukuman penjara selama 3 tahun ataupun lebih, maka pasangan yang lain tu boleh menuntut fasa. Contoh dia lah, si suami ini kena penjara 5 tahun. Ini contoh lah. Atas kesalahan melakukan jenayah dadah, terlibat dengan penyalahgunaan dadah. So, si suami ini yang telah didakwa dan telah dimasukkan ke penjara atas kesalahan jenayah tadi, dan tempoh penjaranya itu melebihi 3 tahun, alasan ini boleh diguna oleh si istri untuk memohon cerai fasa. Sama juga kalau terbalik, contohnya si istri pula yang terlibat dengan jenayah. Contoh jenayah si istri ini mungkin terlibat dengan jenayah komersial. Contoh dia telah orang cakap terlibat dengan penipuan kewangan kah, terlibat dengan orang cakap gejala rasuah contohlah. Kalau si istri ini jarang terlibat dengan dadah. Yang penting dakwaan dia itu mengenai jenayah. Dan apabila telah didakwa, dia kena penjara melebihi 3 tahun. So, si suami ini layak untuk memohon cerai fasah disebabkan oleh salah laku si istri yang telah didakwa ataupun telah dihukum penjara melebihi 3 tahun. So, boleh faham clear either suami atau istri yang dihukum penjara, pihak yang satu lagi itu berhak untuk memohon cerai fasah. So, macam minum dulu. Oke, Uncle minum lah. Okay. Jadi macam gitu kan, adakah dia mesti start masuk penjara sudahkah ataupun kena tunggu lepas 3 tahun masuk penjara? Iya, kita kena tunggu dia masuk penjara dulu, bukan habis kena 3 tunggu, tahun. bukan habis 3 tahun. Dia masuk penjara itu pun sudah boleh. Sebab kadang-kadang bila didakwa nih orang kena penjara nih, sebab kenapa kita tunggu dia masuk dulu? Supaya kita mau pastikan hukuman itu berjalan. Jadi kadang-kadang bila hukuman itu belum jalan, kita risau ada rayuan dan rayuan dia itu menang. Jadi kita biarlah dia masuk penjara dulu. Lepas itu barulah kita bawa surat dakwaan loh terhadap kesalahan jenayahnya itu untuk kita filekan ke mahkamah atas alasan pasangan atau suami atau istri itu telah pun dipenjarakan di penjara lah selama tempoh melebihi 3 tahun atau 3 tahun lah. Oke, alasan fasakh yang seterusnya. Yang keempat, tidak menunaikan nafkah batin selama setahun tanpa sebab yang munasabah. Oke, alasan yang keempat ni adalah tidak melakukan hubungan kelamin. Tidak menunaikan. Yes, sama ada si suami ataupun si istri. Contohnya macam begini. Selama 1 tahun. Si suami, mesti 1 tahun yang direct kan? actually ya 1 tahun yang direct ataupun tempoh setahun. Dia di dalam undang-undang dia tidak cakap tempoh setahun direct ataupun ya yang penting setahun. Maksudnya seandainya seorang istri itu ataupun seorang suami itu dianiaya oleh
pasangan, di mana pasangan dia tuh enggan melakukan hubungan kelamin. Tidak kisahlah si suami yang mau kasih kah atau si istri yang tidak mau kasih kah, dengan sengaja. Mungkin dia sakit hati ataupun apa-apa alasan yang orang cakap tidak munasabah, maka pasangan masing-masing itu boleh memohon cerai fasa. Maksudnya di sini kan, kita pun pelik. Kenapa si suami ini ada balik? Tinggal satu rumah. Tapi dia tidak mau melakukan hubungan intim atau hubungan berkelamin. Bila ditanya, dia cakap penat. Always cakap penat. Maksudnya dalam setahun tuh tidak ada pun satu perlakuan intim ataupun hubungan kelamin ini berlaku. Jadi disebabkan oleh perlakuan ini yang tidak ada perkara yang munasabah, si pasangan tuh, suami atau istri itu boleh memohon perceraian fasa di atas alasan tiada melakukan hubungan kelamin dalam tempoh setahun. Oke, seterusnya telah mati pucuk. Oke, dalam kes mati pucuk nih, sebenarnya dia ada beberapa klausa. Bagi yang mati pucuk daripada awal, yang tidak diketahui oleh istri, contohnya baru kawin, sekali kawin baru tahu lelaki itu mati pucuk, selalunya perkara ini boleh dituntut fasah immediately. Tapi apabila perkara contoh semasa awal perkahwinan, suami dia ini tidak mati pucuk, tapi apabila dalam tempoh perkahwinan tu tiba-tiba laki dia ni mati pucuk. Okey, di dalam perkara macam gini, biasanya suami akan diberi masa oleh mahkamah selama tempoh setahun untuk dilihat perkembangan kesihatan dia tu. Seandainya dia punya mati pucuk tu berlarutan, barulah mahkamah biasanya membenarkan fasah tersebut. Lama juga kan? Iya, sebab dia bagi peluang juga kepada si suami itu untuk berubat. Mana tahu dia pulih, so adil lah untuk si suami kan. Yang ini perkara mati pucuk lah. So bagi mereka yang tergolong dalam golongan mati pucuk ni, supaya memberi tempoh kepada si suami untuk berubat selama setahun. Tapi itu selama setahun tu dia kena buat report. Yes, maksudnya dia kena buat satu report. Dia nak bolehlah cakap nanti di mahkamah, dia cakap, oh saya sudah bagi dia 1 tahun. Yes, maksudnya kan dia kena pohon dulu. Bila dia sudah buat permohonan, mahkamah akan tetapkan okey, dibagi peluang kepada si suami itu. Itu pun kalau si suami itu yang minta. Kalau dia tidak minta, dia tidak mohon, maksudnya yes, dia boleh meminta tempoh setahun lah untuk demi mengekalkan hubungan rumah tangga lah. Sebab di sini kalau kamu tidak buat permohonan atau tuntutan di mahkamah, so dia punya tempoh tu tidak akan bermula. Maksudnya hakim akan bagi peluang kepada pihak suami itu untuk berubat. Artinya dia punya tempoh dia akan bermula bila ada sudah permohonan ke mahkamah. Yes, jadi maksudnya hakim sudah tetapkan lah. Buat tindakan lah isteri. Yes, kan? Maksudnya si istri kena buat tindakan. Sebab kebanyakan apabila tidak buat tuntutan di mahkamah, si suami ini dia macam tidak ada usaha untuk cuba mau ubat dia punya dia punya mati pucuk tu. Mungkin dia malu ke apa, tapi bila ada tekanan daripada mahkamah bagi masa setahun, saya rasa pihak suami ini akan committed lah terhadap cuba untuk berubat terhadap masalah mati pucuk tu lah. So perempuan tak payah malu lah kan? Yes, kena buat lah. Kalau tidak kamu yang akan merana dan berkemungkinan kamu akan terlibat dengan gejala maksiat disebabkan oleh tekanan mati pucuk suami kamu. Tapi kalau kes macam gini, ramai je pun yang buat permohonan kan. Nanti orang ingat macam saya aja yang kena begini. Yes, sebenarnya sudah ramai yang buat, tidak masalah. Kamu bukanlah orang yang pertama. Pasal itulah dalam undang-undang ada diperuntukkan di dalam section tu pasal mengenai mati pucuk di dalam permohonan fasah. So alasan yang seterusnya, yang seterusnya dia sudah gila dalam tempoh 2 tahun. Okey.
bagi alasan hilang kewarasan ataupun gila lah. Seandainya suami itu sudah diputuskan ataupun telah dideklar oleh pihak hospital, doktor, bahawa tu suami itu telah pun gila melebihi 2 tahun. Gila macam mana tu? Yang makan ubat juga? Makan ubat satu asal dikategorikan sebagai mental oleh pihak perubatan yang diiktiraf, contohnya hospital kerajaan, maka si isteri itu layak memohon cerai fasah melalui alasan suami itu ataupun isteri itu, tidak kisahlah mana-mana pihak yang menghadapi penyakit mental tersebut. Sebab apabila dia melebihi 2 tahun sakit mental ini, selama tempoh 2 tahun, dia boleh memohon untuk cerai bagi mengelak penganiayaan terhadap pihak-pihak. Kadang-kadang dia ganggu keselamatan juga kan? Yes, pasal keselamatan satu. Tiba-tiba pandai mengamuk kah? Itu yang dirisaukan lah. Jadi untuk faktor keselamatan dia boleh memohon cerai fasah. Yang ini fahamlah. Maksudnya bila karena declare saja pasangan tu suami kah isteri tu, karena istihar ada surat hitam putih daripada pihak doktor, dia ini ada sakit mental melebihi 2 tahun masih belum juga sembuh, so bolehlah memohon cerai fasah. Soalnya isteri pun stres juga tu kalau ada. Dia mana-mana pihak pun stres, tidak kisahlah suami kah isteri kan, dia tetap akan stres. Tapi yang penting kena buat permohonan dulu. Yes, kena buat tuntutan di mahkamah, permohonan di mahkamah. Macam orang gila sudah jadi. Jangan lagi cakap, Ustaz, saya cerai sudah kata, suami sudah gila 2 tahun. Tidak akan berlaku perceraian secara otomatik di rumah kalau tiada buat tuntutan atau permohonan di mahkamah syariah. Oke, seterusnya ada penyakit kusta ataupun penyakit kelamin yang berjangkit. Contohnya macam sifilis lah tu kan, AIDS, yes. HIV. Okey, bagi penyakit-penyakit kronik kelamin ni ataupun kusta ni, AIDS kah, sifilis kah, apa-apa ni, kamu kena dapatkan satu declaration perubatan juga melalui hospital. Maksudnya kamu ndak boleh saya simply mau cakap suami saya ni ada penyakit sifilis, tapi kamu tidak dapat membuktikan di mahkamah bahwasanya pasangan kamu ni berpenyakit kelamin tu. Jadi perlu ada satu bukti mengenai penyakit kelamin tu ataupun kusta tu untuk kita presentkan di mahkamah bagi kita pun tidak pasti. Macam penyakit coronavirus ni merupakan satu penyakit baru berjangkit, kan? Iyalah, bantu kita cerita badal penyakit kusta tu. Sebab dulu pernah berlaku satu perkampungan kusta di Malaysia. Jadi tidak mustahil benda ni akan ada lagi. Tapi yang contoh terkini adalah paling senang kita kenal pasti HIV lah. HIV, AIDS, sifilis, kan benda-benda penyakit kelamin ni. So mana-mana penyakit kelamin yang ada dia punya bukti surat, bolehlah pasangan tu memohon cerai fasah. Tidak kisahlah yang kena tu isteri kah ataupun si suami kah, mana-mana pihak tu boleh memohon cerai fasah di mahkamah syariah. So faham mengenai penyakit berjangkit ni. Seterusnya, alasan yang seterusnya selepas penyakit berjangkit adalah, okey, ini general betul. Okey. Tapi nanti kasih dia kau plastikan. Dia lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita. Ini sangat general dia punya alasan ni. Okey, di bawah alasan lazim menyakiti ni dia sangat famous di mahkamah. Menjadikan kehidupan isteri menderita. Macam mana tu? Apa punya style tu yang menderita? Kena berhati-hati ya. Menderita ni lazim menyakiti dan words mana? Menjadikan kehidupan isteri menderita. Okey. Di dalam klausa ini dia sangat very subjektif. Kita kena faham bagaimanakah perkataan lazim menyakiti dan menyebabkan kehidupan isteri itu menderita. Banyak orang tersilap pilih klausa ni sebab menyebabkan mereka tidak ada permohonan ditolak. Pertama, apabila berlakunya perkataan lazim menyakiti.
Jadi berhati-hati menggunakan klausa ni. Perti lazim menyakiti ni apabila berlakunya penderitaan ataupun bukan penderaan melebihi sekali. Oh, itu kah tu lazim menyakiti? Yes, lazim ni maksudnya selalu. So bila perbuatan tu cuma sekali saya kamu kena pukul laporan polis, klausa ni kurang sesuai untuk kamu guna. Okey? Sebenarnya apabila kamu tersilap dengan teknikal, perkara ni boleh dicabar oleh peguam lawan. Lazim menyakiti ni maksudnya melebihi sekali kamu telah disakiti oleh si suami melalui bukti-bukti yang sah. Contohnya laporan polis, ya. Lepas tu ada laporan perubatan. Dan laporan polis kamu tu mungkin ada 2 atau 3, ada 4. Yang ini baru dianggap lazim menyakiti. Dan menjadikan kehidupan isteri menderita tu samalah tu, sebab dipukul sakit. Okey, kadang-kadang ada menyebabkan kehidupan si isteri menderita ni. Contohnya dia ni selalu dicaci maki. Oh, itu emosi lah. Didera secara emosi. Kita boleh menggunakan klausa tersebut sampai si isteri ni dia betul-betul menderita stres. Tapi stres dia ni perlu dibuktikan. Oh, I see. Dapatkan pakar sekretari daripada hospital kerajaan atau apa. Yes. Kamu maksudnya kamu tekanan mental disebabkan oleh perlakuan suami kamu. Jangan pula kamu pergi mahkamah, saya betul-betul stres. Only say stres tapi tidak ada bukti yang kamu ni stres. Jadi di dalam klausa lazim menyakiti dan menyebabkan seorang isteri itu menderita, kamu perlu membawa bahan bukti. Sebab kan orang stres kan, macam kadang-kadang ada suami kan yang keluarga dia suka masuk campur, bang. Yes, betul. So, apabila kamu ada dalam satu stres yang kamu menderita terhadap stres itu, pastikan kamu mendapat daripada pakar sekretari untuk membuat satu laporan terhadap penderitaan yang kamu tanggung itu disebabkan oleh tekanan emosi. Cara dia mental. Senang saja, pergi je ke hospital untuk dapatkan laporan. Hospital Bukit Padang lah. Untuk dapatkan laporan perubatan tersebut. Untuk dapatkan rawatan lah juga. Yes. Mungkin Jadi rawatan dulu lah kan. Ya. Tak tahan barulah buat yes, macam gitulah. Kena ada apa tu? Effort lah juga dulu kan. Okay, seterusnya berkawan dengan perempuan-perempuan jahat. Okey, berkawan dengan perempuan-perempuan jahat ni, contohnya macam gini lah. Si suami ni ada membuat hubungan dengan GRO, mungkin dengan pelacur, kan? Kalau dengan orang biasa, tapi buat hubungan. Dengan perempuan-perempuan jahat ni, kita lazimnya kena kategorikan perempuan tu jahat. Sama ada perempuan ni, macam mana kamu membuktikan perempuan ni jahat? Contoh begini ya, macam suami dia ni kan, dia ni baik, dia berkawan tu dengan perempuan biasa aja, tapi dia ada buat hubungan intim. Itu bukan perempuan jahat. Tapi itu boleh lah boleh buat permohonan pasal tu. Boleh di bawah klausa yang berbeza. Okay. Jadi kita siapa perempuan jahat ni dah. Perempuan jahat ni macam mana kita kategorikan perempuan jahat? Kamu kena faham, contohnya lah, kamu tahu perempuan ni bertugas sebagai GRO di sebuah pusat hiburan. Pastikan itu kamu mendapat maklumat yang sahih. Dan suami kamu ada membuat hubungan dengan dia ataupun berurusan. So, dalam perkataan ini, kamu boleh mohon fasah apabila kamu mendapat bukti perempuan ini merupakan seorang perempuan jahat dan suami kamu mempunyai hubungan dengannya. So, kamu boleh memohon cerai fasah. Kena faham, Untuk yang perempuan yang kamu tidak boleh buktikan dia ni jahat, untuk klausa ni kurang sesuai lah. Maksudnya di sini kamu kena buktikan dulu perempuan ni. Selalunya yang bawa contoh ni GRO lah, ataupun call girl kah. Kalau kamu dapat buktikan dia ni di Facebook merupakan seorang perempuan escort girl kah, dan kamu dapat bukti suami kamu ada buat satu conversation menempah dia kah, yang ini bolehlah kamu buat satu permohonan cerai fasah. Buktinya kamu dapat di screenshot WhatsApp laki kamu.
Tidak semestinya laki itu ada buat hubungan, hanya berkawan biasa aja pun. Yes, pun bukti kamu itu pun boleh pakai. Yes, bukti itu kamu boleh pakai. Biar mahkamah yang membuat siasatan dan mengambil keterangan si suami. Kalau dia mau cakap tidak membuat hubungan, dia akan beritahu lah di mahkamah. Bukan kerja kita untuk siasat. Biar mahkamah yang siasat. Jadi lagi sekali kita cakap, janganlah cakap macam oh laki aku kawan dengan JR, oh jatuh talak kan tuh. Ya. Janganlah kamu pikir talak tu jatuh otomatik. Okay? So, kamu kena buat satu tuntutan di mahkamah untuk memastikan perkara ini dibicarakan dan diputuskan oleh hakim bicara. Okay, seterusnya memaksa isteri hidup secara lucah. Apa tuh? Okay. Memaksa si isteri hidup secara lucah, senang cerita. Si suami ini cuba untuk jadikan si isteri itu pelacur. Ataupun menjadi satu bahan perniagaan untuk dijajah. Contohnya dia lah. Jual sama orang lain begitu? Ya, sebab banyak berlaku kalau kita tengok di drama. Drama nih. Sebenarnya drama nih kadang-kadang walaupun dia drama, tapi sebenarnya dia pernah berlaku. Ada real life. Di mana dia paksa suami istri dia ini jadi pelacur. Dia paksa lah. Jadi JRO supaya dapat duit. Yes. Buat permohonan lah. Ya, kena paksa jadi beraksi lucah dalam internet supaya dapat duit. Ambil video gitu Ambil kan? video. Maksudnya apa-apa perlakuan lucah. Ambil gambar istri dia kasih mabuk kasih minum dah ketentuan, lepas tu ambil gambar bogel si istri, lepas tu dijual kepada mana-mana internet untuk mendapatkan duit apa semua. Kategori yang Uncle cerita ni, kita boleh memohon fasah di atas perlakuan tidak bertanggung jawab suami ini mendedahkan istri kepada perlakuan lucah. Okey, jadi kamu faham apabila ada kamu hadapi unsur-unsur macam begini ni, kamu boleh cepat-cepat ataupun membuat aduan. Permulaan kepada unsur-unsur yang gini yang laki macam Ustaz buat. Yes. Kadang-kadang ada satu lagi yang begini. Si suami ni, dia ni mopok dapat satu bisnes, dia suruh bini dia jadi umpan. Supaya konon pemberi projek ni suka bini dia dan dia dapat projek. Ini pun satu perlakuan lucah. Apa dia suruh buat? Mungkin dia suruh berdating kan sama orang tu. Dia cakap, alah kau berdating siapa? Kena pegang-pegang saja, bukan kena main pun. Dia bercakap demikian, niat dia tu, kamu boleh buktikan, boleh juga benda ni diiktiraf sebagai cubaan si suami untuk mengheret si isteri ni berperlakuan tidak senonoh ke arah maksiat. Yang benda macam gini pun boleh dikategorikan di dalam klausa tersebut. Okey? Jadi kalau kamu jadi macam gini, boleh membuat satu tuntutan fasal. Ada lelaki begitu tu kan? Ada. Dia kadang-kadang dia terlupa. Nah, kadang-kadang ada memang selalulah yang Uncle dengar. Macam mana? Macam kalau pergi pub kan? Dia kalau lain lu ni dia cakap nanti. Selalunya begitu. Macam kadang-kadang lobby tu bang. Yes, kadang-kadang itulah yang terjadi. Apalagi yang selalu terjadi ni, kadang-kadang kategori bapa ayam. Bapa ayam ni kadang-kadang bapa ayam punya bini. Dia sanggup kahwin perempuan-perempuan daripada luar negeri lah. Kadang-kadang perempuan tu dia kahwin bukan kahwin pasal mau kasih jadi bini, just cakap saya kahwin, dia sengaja kahwin supaya dia boleh remote perempuan tu. Contohnya bukti kunun dia sayang, padahal dia mau jual tu perempuan. Kebanyakan benda-benda begini banyak berlaku, terutamanya perempuan daripada negara-negara seberang lah. Selalu kena buat jadi mangsa. Nama saya kunun laki kepada ada suami, tapi suami dia pula yang jajah dia di mana-mana. So real life kan? Real life pernah berlaku. Jadi itulah kadang-kadang kita pun heran, sanggup juga si suami ni jual bini dia. So kalau ada bini yang rasa begitu, boleh buat tuntutan permohonan fasakh lah kan? Boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Seterusnya melupuskan harta isteri. Ini yang paling ramai. Okey. Apakah arti melupuskan harta isteri? Kebanyakan ni kita jumpa suami-suami yang kuat menggadai ni. Sikit-sikit emas digadai,
sikit-sikit barang istri digadai, dijual tuh kereta bini. Tanpa pengetahuan nggak tuh? Ataupun ndak kisahlah tanpa pengetahuan kah atau dengan pengetahuan kah, tanpa kerelaan si istri. Oh, kalau istri yang cakap. Kadang-kadang istri tahu tapi dia tidak rela, dipaksa. Kalau ndak ikut kena pukul. So perkara demikian, dapatkan bukti. Contohnya Mas, dia gadai, dapatkan risit gadaian. Saya ndak mau nih kena gadai bilang. Dapatkan risit gadaian tersebut. Lepas tu bawa pergi mahkamah untuk dibuktikan bahwasanya telah berlaku pelupusan harta. Okey? Ataupun kadang-kadang si suami ini pandai-pandai pergi gadai kereta kamu untuk dia pinjam duit. Okey? Dia bawa ni kereta, dia kasih simpan dulu kunun sama satu orang ni. Oh, pakailah ni selagi mana saya tidak bayar balik. Padahal tu kereta kamu. Tapi kamu terpaksa akur. Sebab kalau tidak kena pukul oleh suami. So atas alasan melupuskan harta istri ini, kamu boleh memohon cerai fasah di mahkamah syariah. Banyak kes begini kan? Paling ramai nih yang suka gadai menggadai ini. Jadi inilah peluang kamu walaupun dia yang beli sendiri. Siapa yang beli? Suami itu. Ya, kalau itu barang memang si istri punya. Nama pun emas si istri punya. Itu hak dia walaupun suami yang kasih beli. Mesti dia cakap gini, aku yang kasih beli, Pak. Iya, itulah yang selalu terjadi. Padahal itu istri punya. Aku yang kasih beli, biarlah aku yang gadai dia bilang. Sebab yang ini benda, tapi selalunya yang kena gadai ini memang milik si istri. Kadang-kadang harta pusaka lagi. Dimana harta tu emas tu mengkali emas dari nenek dia. Kena gadai. Sebab si laki ini pergi curi kadang-kadang untuk dia gadaikan. Ataupun tanah kan, tanah nama istri dia bikin. Tanah nama istri. Dia cagar, dia cakap mau buat modal berniaga. Sampai ke cucu sudah ada pun tiada lagi itu Itu pun dianggap telah melupuskan. Asal ada bukti, istri boleh buat permohonan. Ya, asal ada bukti, istri boleh buat permohonan di mahkamah syariah. Okey, menghalang istri menunaikan kewajipan agama. Ini kebanyakannya terjadi kepada golongan istri yang berkahwin dengan mualaf. Oh, happen juga. Banyak nih, kawin Cina lah, kawin orang putih lah, kawin yang non-muslim lah. Pernah jumpa kamu lah. Ramai sangat yang berlaku demikian. Tapi yang peliknya kan bercerai baru cakap ini. Sudah sekian lama, okey? Mungkin dia baru dapat batu. Okey, maksudnya di sini kebanyakan orang yang kawin campur nih, di mana pihak suami ini yang baru masuk Islam nih, kadang-kadang orang masuk Islam nih disebabkan oleh faktor perkahwinan saja, bukan disebabkan orang betul-betul mau masuk Islam. Jadi perkara demikianlah yang selalu terjadi. Dia macam ini, janganlah kau pakai tudung tuh, dah lawak. Selalunya bermula dengan begitu. Pernah begitulah. Kebanyakan yang jumpa kamu untuk buka memang tidak dibenarkan untuk tutup aurat, sebab bukan dorang punya style. Lepas tu bila si istri ni cuba ingin mau solat, dia cakap buat apa solat. Kebanyakan orang-orang kategori beginilah yang boleh kita filekan ke mahkamah. Cerita lah yang real life yang pernah kamu buka kes kan, senang mau faham. Senang mau faham gini, dia kawin berbangsa lain lah. Yang uncle cakap tadi lah, bangsa Cina dia kawin. Lepas tu laki dia ni sudahlah kunun Islam, tapi dalam rumah ada tepikung, ada patung Buddha. Lepas tu si istri ni kena suruh lagi sembah tu Buddha. Padahal Islam. Pernah begitu? Pernah berlaku. Ada kes kamu pernah buat? Yes. Jadi benda ni berlarutan. Sampai si anak ni confused, dia ni Islam ke Cina? Sampai Buddha. Sekali ya. Yes. Jadi benda ni apabila sudah berlarutan, dia punca dia pun senang ya. Bila bergaduh baru mau cakap benda begitu. Padahal anak sudah 5 orang. Sampai umur anak tu 20 tahun baru mau cerita benda pasal baru mau cerita pasal agama ni, yang dimana dia kena suruh sembah berhala. Ya. Jadi kalau boleh perkara ni janganlah tunggu sudah berpuluh tahun, berbelas tahun baru mau buat laporan. Apabila berlaku macam gini, kamu cepat-cepat buat laporan. Sebab kamu tidak akan bahagia. Kalau kamu rasa kamu akan bahagia Islam, apabila kamu Islam tapi kamu membuat satu perkara yang bukan syar'i, maksudnya kamu cuba untuk berlaku perkara menyembah berhala,
Ataupun bila kamu kawin dengan orang beragama Kristen, kamu disuruh pula pergi church, padahal kamu tuh Muslim. Kita bukan mau menghina agama lain. Apabila kamu Islam, kamu kena berpegang kepada ajaran Islam. Apabila kamu beragama Kristen, kamu buatlah Kristen punya. Ini kita buat mengenai Islam. Apabila kamu sudah memeluk Islam, kamu adalah haram untuk beribadah dengan cara bukan Islam. Jadi perkara inilah yang terjadi di real life. So bila kamu menghadapi sedemikian, cepat-cepatlah kamu membuat aduan ke Mahkamah Syariah untuk memfailkan fasakh. Kalau lagi lama, lagilah yang sebelah tu fikir macam okey je ni. Yes, dianggap main-main ni agama. Biarpun sudah masuk Islam, tapi masih boleh sembahyang Buddha. Dan ini tidak betul lah. Kalau kamu tidak rela untuk masuk Islam, jangan masuk Islam. Pasal itulah Uncle bagi advice kepada orang yang bercinta dengan berlainan agama ni, agar pastikan betul-betul pasangan kamu ni ikhlaskah untuk masuk Islam ataupun tidak. Seandainya dia belum bersedia, janganlah dipaksa disebabkan oleh faktor untuk bernikah. Kalau mau masuk Islam itu, biarlah masuk Islam betul-betul, belajarlah. Yang berhabis yang basic kan, yang macam biasa. Jangan cuba untuk berlaku perkara-perkara yang orang cakap munafik lah. Okey, seterusnya tidak, ini untuk orang poligami lah kan, soalnya tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya mengikut hukum syarak. Okey, begini. Ini ada juga lah selalu. Yang ini mengadu tempat kamu. Ada, cuma selalunya ya jarang berlaku lah sebab dorang faham sudah. Dorang faham sudah. Memang tidak adil. Ya. Kurang adil. Kebanyakannya orang berpoligami ni kalau mau cari adil, Uncle rasa memang susah. Tapi okey, bagi isteri-isteri yang teraniaya disebabkan oleh tidak adil. Perlakuan suami yang tidak adil terhadap isteri-isteri ni, kamu boleh memohon cerai fasakh. Senang ceritalah. Selalu yang berlaku ni kepada isteri yang tua lah. Sebab suami ni selalu pergi rumah isteri muda saja. Jadi kalau kamu rasa tidak adil, isteri muda dapat rumah besar, kena bagi duit bulan-bulan. Isteri yang tua ni sudahlah nak kena bagi duit. Rumah bayar sendiri. Jadi bolehlah kamu memohon cerai fasakh. Maksudnya tiada guna juga kamu ada husband kalau kamu piara biawak hidup. Kan asyik dia pergi rumah, dia pula mau minta duit. Tapi berani kawin 2 atau 3 atau 4. So dalam kategori begini kamu boleh memohon fasakh. Okey? Untuk kategori suami tidak adil terhadap isteri-isteri. Jadi suami tidak adil tu dia macam pandai-pandai kamu fikir sendirilah tu kan? Tidak adil ni dia subjektif. Mungkin penggiliran dia tidak sama hari. Mungkin belanja rumah tidak kasih, kan? Mungkin dari segi nafkah batin pun kurang, kan? Mestilah berkurang. Kalau sudah banyak bini. Yalah, orang at least orang cakap bila giliran di sana adalah, ini pun tiada. Jadi kalau empat, Isnin nomor 1, Selasa nomor 2, Rabu nomor 3, Kamis nomor 4 lah. Nanti hari Jumat mesti sudah isteri yang pertama kan gitu. Yalah, kalau si suami tidak mampu, buat apa kamu bertahan sama suami itu? Cari suami baru lah. Minta cerai sajalah. Kan sebab kamu punya kategori kemampuan kamu kuat. Contohlah kamu 1 minggu perempuan ni 3 kali. Tapi laki kamu beli bagi 1 kali. Iya, sebab mau bergilir. Dia sendiri yang cari pasal mau kawin lebih. Jadi maksudnya di sini masalah kekurangan kamu tu bukan dari kamu, dari si suami. Sebab dia terlampau berselera besar. Padahal kemampuan dari segi batin pun tidak mampu. Jadi kenapa perlu bertahan? Carilah orang yang baru untuk kamu penuhi keperluan asas kamu tuh. Oke, seterusnya tidak menyetujui istri dengan sengaja walaupun 4 bulan telah berkahwin. Apa tuh? Ini maksudnya dia lelaki ini menganiaya si istri walaupun sudah kawin. Dalam masa perkahwinan tuh dia selepas akad nikah tuh dia tidak orang baru kawin. Selalunya terjadi begini nih apabila kawin paksa. Contohnya si suami ini dia dipaksa keluarga untuk nikah sama perempuan nih. Dia mau kasih tahu dia tidak cinta.
Jadi cara dia protes, dia cakap dia tidak mau pun melakukan hubungan intim sama istri yang dia kena paksa kawin ni. So si istri yang teraniaya disebabkan oleh perlakuan suami dia tidak melakukan hubungan kelamin dalam masa 4 bulan, setelah bernikah kamu boleh memohon fasah. Kan? Janganlah jadi macam drama tu setahun dia tunggu. Apalah guna kawin kan? Ya. So bagi ibu bapa zaman sekarang, uncle harap janganlah pandai-pandai. Banyak nih berlaku. Bukan di drama lah. Bukan lagi di drama. Dorang ni dikawin paksa. Kawin keluarga. Kebanyakannya ada bangsa-bangsa tertentu di Sabah ni yang suka kasih kawin keluarga ni. Jadi dia punya efek, suami ni ataupun anak lelaki ni dia protes. Padahal ada girlfriend sudah kan? Memang ada girlfriend sudah, mau kawin sudah, tiba-tiba kena paksa. Ada. Akhirnya bercerai. Ada buka kes sama kamu gitu? Setakat ni belum ada. Hampir macam begini ada. Di mana dorang dikahwinkan secara keluarga. Tidak sampai 4 bulan, istri disuruh balik ke rumah keluarga. Akhir sekali bercerai. Sebab kenapa? Si suami tidak bekerja. Jadi dia tidak pun dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Sama ada memberi nafkah batin maupun bagi nafkah zahir. So, seterusnya yang last lah kan? Okay. Apa alasan yang lain yang diiktiraf oleh hukum syarak? Apa contohnya? Ini banyak nih orang bagi alasan begini. Sebab alasan ni general. Mana-mana alasan yang dikira oleh hukum syarak dianggap boleh cerai fasakh. Selalunya di mahkamah orang guna ni syikok. Syikok ni maksudnya tidak sefahaman. Banyak orang cakap, uncle saya sefahaman, saya tidak sefahaman. Sebab tidak sefahaman ni dia merupakan salah satu kategori dalam hukum syarak di mana boleh berlakunya perceraian. Selalunya orang cerai fasakh ni dia guna istilah tidak sefahaman ni di dalam klausa terakhir tu. Mana-mana boleh pakai. Mana-mana alasan yang diiktiraf oleh hukum syarak. Maksudnya, okey, selalu very common orang mau bercerai ni memang tidak sefahaman. Maksudnya suami dan isteri ni dia tidak boleh sudah bersama. Bergaduh saja. Semua argument, semuanya argument. Tiadalah yang boleh bawa berbincang. So kamu juga boleh menggunakan alasan yang terakhir ni, di mana alasan-alasan yang di atas tadi tu kamu tiada persefahaman. Jadi kamu boleh guna isu syikok atau tiada persefahaman di dalam cerai fasakh. Kebanyakan orang menggunakan alasan dan klausa yang terakhir tu bagi cerai fasakh. Okey? Apa lagi alasan lain kalau apa-apa alasan lain selain tiada persefahaman? Kebanyakannya alasan tidak sefahaman lah yang selalu digunakan. Alasan lain tu uncle jarang jumpa. Sebab ada sudah alasan tu yang di atas tadi tu. Banyak tu. Yang banyak tadi tu. Tapi yang tidak sefahaman ni paling common lah untuk dibuat. Kadang-kadang orang suka guna banyak cerita, tapi yang paling utama sebenarnya alasan tu pada klausa yang terakhir tu. Apa-apa alasan yang diiktiraf oleh hukum syarak terhadap berlakunya fasakh. Okey, selesai lagi kita punya alasan-alasan tadi tu. So ramai lagi orang tanya, ini kalau macam contoh isteri lah kan, isteri yang mau memohon cerai fasakh ni kan artinya isteri yang mau minta lah kan. Betul, selalunya kebanyakan isteri lah yang minta. Jadi macam mana, ramai orang tanya ni, macam mana dengan hak penjagaan anak? Sebab isteri yang mau minta fasakh tu, so macam mana dengan hak penjagaan anak? Siapa akan jaga anak-anak tu? Okey, di dalam isu hak penjagaan anak, tidak kisahlah siapa yang minta cerai, sama ada suami atau isteri. Hak penjagaan anak ni dia tidak akan terjejas apa-apa daripada undang-undang asal. Dia tidak berubah. Ya, dia masih lagi ikut section sebelum ni. Sebab selalu lelaki akan ugut. Dia cakap, okay, kau minta fasakh, dia bilang, jangan kau haraplah kau jaga anak-anak tu. Padahal selama ni bukan dia yang jaga anak tu juga. Okey. Betul kan tak? Selalu kan orang cakap gitu. Ya, itu merupakan satu alasan atau ugutan si para suami lah. Dia cakap bila isteri minta cerai, dia tiada hak untuk jaga anak. Sebenarnya itu merupakan satu dakwaan yang tidak benar. Tidak benar langsung. Sebab apa? Di dalam hak penjagaan anak, dia tidak ada kaitan dengan siapa yang minta cerai dan siapa yang duluan minta cerai. Jadi maksudnya di sini,
hak penjagaan anak nih, dia masih lagi tertakluk kepada Section 82. Apa Section 82? Di mana bagi anak kecil yang berumur 9 tahun bagi perempuan dan 7 tahun bagi lelaki, hak penjagaan utama adalah ibu. Selepas ibu adalah ibu kepada ibu. Maksudnya nenek si budak itulah. Yang ketiga baru si suami. Bayangkan, Mbak. First tu ibu, kamu, istri. Kedua tu mama kamu. Ketiga baru si laki. Jadi macam manalah alasan yang kena cakap oleh si suami itu bahwasanya kamu tiada hak. Itu merupakan satu dakwaan yang sengaja provok kamu, kasih takut kamu. Terutama lagi bagi istri-istri yang bukan warga negara nih. Dan istri asli rumah. Yes. Yang banyak berlaku adalah kepada istri yang bukan warga negara. Dia cakap, kau ingat kau ada hak jaga anak. Kau tuh bukan IC. Tidak ada kena-mengena IC tidak IC. Melainkanlah si istri ini tidak ada dokumen. Tapi kalau si istri tidak ada dokumen, macam mana pula dia kawin kan? So maksudnya kalau kamu mau hak jagaan anak, tidak kisahlah kamu kad menalan kah atau pasport kah, selagi mana kamu duduk di Malaysia secara sah, kamu ada locus standi, kamu ada hak dalam hak penjagaan anak. Jangankan hak jagaan anak, tuntut nafkah anak pun kamu layak. Terus ada lagi laki cakap, dia bilang gini, kalau kau minta fasakh, satu nafkah satu tuntutan nafkah lepas cerai pun kau tak boleh buat. Tak pun semua kau tak dapat, dia cakap. Itu pun satu dakwaan yang tidak benar. Okay, don't worry. Walaupun kamu tuntut fasakh, semua tuntutan kamu boleh pohon. Apa yang kamu tidak boleh pohon apabila kamu cerai fasakh? Perkara yang kamu tidak boleh buat apabila seorang istri memohon cerai daripada suami adalah rujuk. Rujuk saja kamu tidak boleh buat sebab cerai fasakh. Iya, sebab apa? Apabila berlakunya cerai fasakh, dia bukan talak rajai, dia talak bain. Bain sugro orang panggil. Apabila berlakunya perceraian, dia ada dua cerai, talak nih. Satu cerai yang boleh rujuk, satu cerai yang tidak boleh rujuk. Bagi orang yang memilih cerai fasakh, dia tidak boleh rujuk walaupun dalam masa edah. Tapi kalau mau balik? Kalau mau balik nikah semula. Selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan, betul. Kenapa ada tempoh edah 3 bulan tuh? Untuk memastikan perut si istri itu tidak ada janin si suami. Kalau ada, dia punya tempoh edah itu panjang. Tapi dalam cerai fasakh tidak boleh rujuk. Kalau mau balik sama si istri, kena nikah semula. Dia lagi satu soalan. Dia mengandung. Bolehkah dia membuat tuntutan cerai fasakh? Boleh. Tidak masalah. Cuma tempoh edahnya panjang. Maksudnya dia ni bila cerai, maksudnya dia mohon nafkah edah terhadap suami dia tu panjang lah. Sampai dibayar. Bukan banyak, panjang. Contohlah kalau nafkahnya itu 1.000. Biasanya 3 bulan saja kan? 3.000. 3.000. Tapi banyaklah juga. Sekejap bah. Belum habis cakap li putung. So maksudnya biasanya tempoh edah tu 3 bulan. Tapi oleh kerana dia baru mengandung 3 bulan, biasanya orang ni bersalin umur 9 bulan. Maksudnya edahnya jadi panjang, pergi 6 bulan lagi. Jadi sampai dia melahirkan anak, dia boleh dapat nafkah edah. Nafkah edah dia? Contoh kalau 1.000 1 bulan, kalau 6 bulan 6.000 lah. Banyak lah, betul cakap tadi. Iyalah, maksudnya kita mau kasih paham orang bilakah habis tempoh nafkah edah bagi orang yang mengandung. Tidak kisahlah dia cerai apa. Cerai fasakh kah, cerai taklik kah, cerai biasa kah, tempoh edahnya itu panjang. Jadi, cuma mau kasih tahu di sini, orang yang cerai fasakh ni dia tidak boleh rujuk. Jadi pas dia beranak tuh mau tunggu 3 bulan lagi? Enggak. Tidak. Sana tuh jatuh lah. Depan dia beranak tuh. Habislah edahnya. Apabila lahir anak, habislah edah orang tuh. Dan apabila habis edah, kamu mau nikah semula pun boleh. Nikah semula dengan laki tuh? Yes, kalau lah mau. Kalau laki lain? Boleh. Tak payah tunggu 3 bulan lagi lah kan? Maksudnya? Kan selalu kalau mau tunggu edah mesti 3 bulan. Edah 3 bulan. Dia seorang perempuan nih, mesti habis edah baru boleh nikah lain. Sama dengan fasakh lah. Yes. Oke, maksudnya si istri ini hanya boleh nikah semula dengan lelaki lain
apabila habis tempoh iddah. Okay, ada lagi satu soalan. Apa beza taklik dengan fasakh? Okey, paling senang kita faham dua-dua. Ini ramai orang tanya ni. Okey, Uncle beritahu persamaan dulu. Dua-dua cerai. Bezanya satu boleh rujuk, satu tidak boleh rujuk. Dalam tempoh iddah lah 3 bulan. Yes. Taklik dalam tempoh iddah dia boleh rujuk. Macam mana mau rujuk? Sama ada melalui perkataan abang rujuk kau, yang satu lagi bini cakap okey saya terima. Tapi mesti mau buat Ada lagi selalu yes, mesti membuat laporan ke mahkamah dalam masa 7 hari. Apabila berlakunya hubungan kelamin, apabila berlakunya lafaz rujuk di antara pihak-pihak, kalau gagal dia boleh kena denda lagi. Sebab lambat melaporkan rujuk. Rujuk di mana mau lapor? Di Jabatan Agama Jahin tingkat 10. Kamu kena buat permohonan rujuk ataupun kena melaporkan lafaz rujuk atau perbuatan rujuk. Apa perbuatan rujuk? Berlakunya hubungan kelamin. Bila dalam masa tempoh iddah. Itu untuk cerai taklik. Tapi cerai fasakh jangan kamu berani-berani ya untuk melakukan hubungan kelamin selagi mana kamu tidak bernikah semula. Okey? Kalau kamu buat juga, maksudnya kamu telah membuat satu maksiat. So, okey, habis kita cerita pasal alasan, ada sedikit soalan dari kita cerita. So, apa rumusan untuk semua ni? Okey, rumusan semua ni. Seorang isteri boleh memohon perceraian di mahkamah biarpun si suami tidak setuju untuk bercerai. Melalui cerai apa? Cerai fasakh. Suami yang suka ugut-ugut. Selalu masalah, selalu orang call uncle, orang WhatsApp uncle, dia cakap, uncle saya mau bercerai bah, tapi suami tidak setuju. Perempuan ingin bercerai, dia bukan perlukan persetujuan si suami. Yang penting kamu membuat tuntutan di mahkamah syariah. Kalau kamu buat tuntutan, maka tuntutan kamu tu akan didengar. Ada lagi nak cakap gini. Malas aku buat tuntutan di mahkamah. Dia cakap 100 kali pun aku turun naik. Bukan juga nak peduli. Itulah beza dia kalau ada peguam dan tidak ada peguam. So kalau kamu mau proses mahkamah kamu berjalan lancar, Uncle advise supaya ambillah hikmat peguam syar'i. Kalau kamu buat sendiri boleh, tapi masalahnya itulah yang biasa dihadapi. 100 kali pun aku naik, dia cakap lama lah kamu bikin sebab kamu tidak faham. Jadi bijaklah kita. Jadi bijaklah untuk bertindak di mahkamah syariah melalui perhikmatan seorang peguam syar'i. So Uncle harap whatever yang perkongsian Uncle hari ini, so ingatlah this is not advertising atau iklan dan bukan pula konsultasi, cuma untuk sharing info mengenai isu perundangan syariah di mahkamah syariah. Sebab ramai orang yang confused. This is our way untuk buat CSR terhadap keluarga Islam di negeri Sabah. Banyak je pun nota-nota pasal ni dalam internet. Ya, cuma mungkin orang tidak faham. So Uncle interpret di dalam video bahasa orang Sabah supaya orang Sabah kita ni lebih faham lah. Kan kadang-kadang bahasa undang-undang ni pening mau faham. So Uncle cuba fahamkan melalui bahasa Sabah, dialek Sabah, fahaman orang Sabah supaya dia senang faham. Ada orang cakap lagi, balik-balik juga video kamu ni. Memanglah sebab walaupun kami kasih balik-balik sampai 100 kali pun masih ramai lagi orang bertanya benda yang sama. Soalan yang sama setiap hari. So Uncle pun try lah update video yang ubah lagi cara untuk kasih sampai, tidak tahu macam mana mau kasih sampai supaya orang faham, supaya lebih mudah faham. Sebab setiap orang ni lain dia punya pemahaman. Yes, betul. Itulah di sekolah ada grade A, B, C, D, E, F tu. Ya, ada yang masuk U, ada yang tidak masuk U. Ya, ada yang masuk U, ada lagi dia punya tahap markah tu. Tak sama semua orang. So, Uncle harap perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua sahaja yang mendengar video ni. Tidak kisahlah di Sabah kah, di mana-mana. Kalau orang yang negeri lain, hopefully Uncle mohon kamu fahamlah bahasa dialek Sabah ni untuk kamu faham. So please share benda ni supaya kita sama-sama dapat pahala, kan? Makin orang faham, makinlah senang orang tu membuat satu tindakan di mahkamah syariah
supaya kamu ni tidak keliru lagi. Okey. So Uncle doakan Uncle supaya istiqomah di dalam memberi sharing di dalam live FB ni. Sepanjang umur, rezeki dan sedekahkan Al-Fatihah selalu. Ya, sedekahlah Uncle Al-Fatihah supaya Uncle ni dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, diberikan kesembuhan mau cerita benda yang sama dan sama. Betul. Okey. So Uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.